Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Viviana malam ni. Kita dalam rancangan Bila Wanita Berbicara, ya. Sedih betul kita Washina ni, sian je. Tak, saya hari ni macam sedih sangat sebab macam mana nak cakap saya kan syurah hantar makan tadi. So ada orang DM, kenapa dah tak hantar makan Kak Nana, dah lama tak nampak sama apa semua. Saya jadi macam saya dah tak tahan sangat nak jawab benda tu. Sebab biasa asyikkan salah, macam asyik salahkan sebelah pihak seolah-olah macam sebab saya kan tak pernah buka mulut selama ni. Kita kan tak pernah buka mulut. Jadi bila satu benda yang jadi cerita saya dah tak boleh tahan. Macam tu. Macam kita ni budak-budak yang tak tahu macam mana nak selesaikan masalah. Betul. Tak, yang korang, yang kepada semua netizen yang menonton pada malam ini ya, dalam rancangan ini tiba. So korang tolonglah jangan tanya soalan-soalan yang bodoh. Sebab boleh fikir secara logik. Kalau korang tengok kita pernah rapat dulu tapi lepas tu dah 3 minggu lebih bulan tiba tak together, berarti something wrong somewhere dan kita tak kawan lagi. So jangan tanya soalan kenapa dan mengapa. Dan kalau korang nak tanya soalan juga, tanya dua-dua belah pihak, jangan tanya di belah pihak kita je. So tanya juga kat pihak sana, kenapa tak kawan dengan diorang? Kau tengok diorang ni tak ada soalan korang. Macam tu. So kena fair, soalan tu kena fair tanya. So tentang yang pasal macam syuran hantar makanan kat siapa tu hak dia lah. Masak makanan dia masak. Yang korang nak sibuk apa soalan dia? Apa yang nak kecili masing-masing ni? Lepas tu adalah yang cakap macam betul ke macam ni, memang pun memang semua kawan-kawan dia pun memang tumpang populariti dia, kau tak kenal. Okey, nak cakap pasal tumpang populariti ni, tapi Tuhan tu memang maha kaya tau sebenarnya. Isu tumpang populariti ni senang aku jawab sekarang sebab waktu yang paling sesuai sekali. Macam tu. Sebab sebelum ni hamba Allah tu, aku tak sebut hamba lah, senang kan. Sebelum ni hamba Allah tu kata Zoe Rahman tu nak tumpang populariti dia. Apa tu? Dia. Tapi sepanjang lepas dia kembali popular, Zoe Rahman tu sebelum yang hamba Allah tu popular, IG dia punya followers memang dah 780,000 sebelum hamba Allah tu popular. Okay, so selepas hamba Allah tu popular, kita teruskan persahabatan. So sampai dia claim yang konon-konon kawan dia semua nak tumpang popular lah, termasuk Zoe. Itu aku dengar sendiri ada orang cakap. So kalau nak katakan Zoe nak tumpang popular dia, yang kononnya ramai sangat followers dia tu, kebetulan isu sekarang ni Tuhan nak tunjuk sesuatu lah. Sekarang Zoe digosipkan dengan Anju. Kau nak comparekan waktu Nana digosipkan dengan Zoe dengan digosipkan dengan hamba Allah tu, dengan Zoe digosipkan dengan Anju. Feedback kalau kata nak tumpang popular dari Anju tu, feedback dia memang aku kata bertangan, bravo. Sekarang tengok view Zoe berapa, follow Zoe naik berapa berbanding dengan hamba Allah dulu. So siapa yang nak tumpang popular siapa? Sebab kita kawan-kawan tak ada nak tumpang populariti sesiapa, tak perlu pun nak tumpang populariti sesiapa. Sebab kalau nak katakan macam, sebab of course kawan-kawan dia akan follow sesiapa je kawan dengan dia. Contohnya Lan. So peminat Lan akan follow semua kawan-kawan Lan. Sebab nak tahu Lan buat apa, Lan dengan siapa. Sebab dia adore, dia nak tahu apa dan buat apa. Kalau dia tak dapat tengok Lan, dia tengok kat IG kawan dia. Mesti kawan dia pun pasal Lan. So semua orang akan follow orang lain. So tak ada timbul isu nak apa tumpang populariti ni. Memang tak ada pun. Memang tak ada. So kalau nak kata satu lagi, kita ni yang tumpang popular dia, kita kenal dia waktu dia susah pun. Kita kawan dia waktu dia susah pun. Waktu dia tak ada apa-apa. Waktu dia berniaga dekat tut, waktu dia jual jilbab, semua-semua. So kalau kita perlu kawan ni, kenapa lepas dia popular kita larikan diri pula? Sepatutnya waktu susah kita kawan, dan waktu senang kita lagi nak kawan. Betul tak? Tapi bila waktu senang kita lari, berarti apa yang tahu populariti dia kalau kita lari waktu senang? Betul tak? So, netizen sila jawab persoalan I-ALS tu, sila jawab pertanyaan Kak Viviana versi gemuk ni. So, siapa sekarang ni? So tadi isu nak tumpang menumpang tak ada. Sebab kita kawan semua dah lama. Betul tak?
Macam Aida. Apa cerita ni sebenarnya ni? Malam. Apa ceritanya? Abang, ada orang DM saya. Dia cakap, Akak, sorry nak tanya. Zafar Samin tu siapa Kenapa dia tulis macam tu Tulis kat mana? Kat FB IG ni? Ada DM kat saya lah. Siapa? Zafar Samin tu siapa Okay. I-Oz ni... kenapa cakap pasal tak suka tu? Sebab sebelum ni saya ni sebenarnya mungkin orang tak tahu sebab saya low profile. Saya bukan macam adalah orang tu yang nak ke depan. Saya suka duduk belakang. Saya tak suka ke depan. So I tak confirm pemilu orang. So I-Oz ni dah bekerja dengan FMC Music. I highlight perkataan FMC Music lebih 20 tahun. So hamba Allah berpula daripada company mana? Company itu. So yang mana? Guys, Sam Samin ni adalah orang yang ada bersama-sama dengan semua artis FMC. Kalau korang masih ingat Eliana, Q-Face, Arwah Aji, inilah orang yang sama-sama. Antara orang. Orang yang ada dengan claim yang aku duduk FMC tu aku bekerja seorang. Tidak. Main team FMC tu yang bekerja untuk semua artis. Tapi aku salah seorang. Macam tu kalau kata aku seorang je nanti macam berbelak saya sama ni. Orang yang dengar kan. Salah seorang daripada team FMC tu yang membantu artis-artis ni. So bila dah lama kenal dengan so berarti aku kenal luar dalam dia. So kalau korang nak kata apa ke, nak mengata apa ke, boleh tanya direct je kat aku DM. So aku akan jawab secara telus. Macam tu, senang. Tapi korang kena jujur jugalah bila aku jawab dengan jujur. Korang janganlah pergi kat hamba Allah tu, orang tu kata gini, orang kata tu. Sebenarnya tanya orang yang batu api tu, korang sini yang batu api sebenarnya, netizen-netizen ni. Menyampaikan dan lebih menambah bagus. Korang sampaikan, korang tambah-tambah. Jadi memanaskan keadaan. Sebab kalau korang just nak tahu dan diam, itu benda tak akan jadi isu besar. Macam tu. So itulah panjang pula kakak cakap. Daripada dan tetamu undangan yang lain. Ya, cantik ya. Sorry jangan pergi lebih-lebih. Malulah. Ya, ada orang DM aku, kenapa hantar makan dekat aku je? Kenapa tak hantar dekat Nana sekali? Takkanlah nak hantar ke Malaysia lah tiba. Tak adalah kita kalau korang nampak betul sebagai kenapa tak hantar kat orang ni, kenapa tak hantar kat orang tu. Maksudnya adalah benda-benda di sebalik yang berlaku tu. Tapi ialah orang nanti kalau kita share pun nanti orang kata kenapa nak buka aib kan kawan-kawan lah itulah inilah kan. Sebab sebenarnya kan daripada saat kita dah cukup sangat menjaga dah. Tapi walaupun macam orang nampak macam okey, pihak kat sana diam, dekat sini macam pom-pom-pom, tapi sebenarnya adalah diorang berperang secara senyap sebenarnya. Dia attack benda-benda, dia attack orang-orang yang lebih lagi apa tu orang kata yang lebih penting dalam industri ni. So macam itu pun kita diam. Betul tak? Dan secara jujurnya pun kau dengan Nina dah bagi personal WhatsApp, betul tak? Tapi tak boleh kan? Untuk pengetahuan you all semua yang tengah tengok ni, yang sekarang pun duk tag semua kan. Sebenarnya kita orang pun tak nak lah benda ni berpanjangan. Tapi bila sendiri-sendiri, okay, macam saya lah dengan Sheila. Kalau kita orang ada masalah apa-apa ke, kalau ada benda tak puas hati ke, even kalau kita orang bergaduh pun, kita akan settle dengan cara baik yang mana kita akan text, kita akan reply. Kita akan ni lah berbincang lah benda tu. Tapi pihak kita dah settle lah pun benda tu. Cumanya kita tak dapat apa-apa feedback pun daripada pihak dia. So, kalau pulang korang lah nak fikir macam mana kan. Sebab aku ada cerita dengan dia orang juga. Aku ada jumpa terserempak dengan Anas dekat Maybank Pandai Indah. Sama juga, dia tak tegur pun. Kan? Dia kan macam punya cari peluang untuk sembang. Tapi bila kita cakap dia ni akan disalahertikan pula. Tengok dia yang cari aku. Macam tu. Tak. Aku okey sebenarnya. Cuma aku cakap dengan dia orang. Aku okey bila mana dia cakap aku jahat mulut lah. Aku tak pandai siparas lah. Itulah. Aku sangat tergilambak makan. Makan jadi darah daging, babe. Betul. Fitnah yang dilemparkan dekat kawan-kawan ni sangat-sangat besar. Macam Syura sendiri Syura bagi tahu Syura sampai difitnah dengan production lagi. Siap orang tu fitnah kata jangan ambil dengan Syura ni, job dengan Syura ni sebab Syura ni dia ada masalah. Dia ada masalah kata dia. Dah dia pula nak orang. Apa?
Tu Raisa siapa tu? Si attack anak dia hamba Allah tu. Sila teks, sila panggil. Silakan, nak teks silakan. Tak ada masalah pun. Sebab sebelum ni kita orang pun tak ada bunyi, tak ada apa sebab kita mana nak fikir. Sebab semua orang yang tertinggal daripada bekas kawan dia ni busy dengan kerja, dengan bisnes, so kita tak ada masa nak fikir hal dia orang ni sebab tak mendatangkan keuntungan pun. Betul tak Sheila? Betul. Masalahnya bang, yang artis tu Lan, Syura, Nana. Jadi saya ni hanya kehidupan belakang. Macam mana abang ceritalah saya orang belakang. Betul tak? Betul. Tapi even antara orang belakang pun yang menyampaikan balik kepada saya kan jadi tak best. Yalah, betul. Even macam sama macam Zoe lah. Dia mula dia cakap aku macam negatif lah. Tak payah fikir lah. Mungkin kau dengar cakap orang. Tapi bila dia tengah kat telinga dia sendiri, terus dia noyak. Dia kata, oh macam tu ke? Okey, baik. Dia cakap. Settle dia macam mana? Kita kena fikir kita berkawan bukannya baru setahun dua. Macam Sam daripada awal menyanyi daripada umur berapa? Umur 13 tahun dah dia dengan Sam dah. Kena kita pun dah mungkin tapi bila dah berkawan lama ni sepatutnya benda ni boleh diselesaikan dengan cara yang elok. Tapi bila kita hormatlah juga pihak kat sana sebab masih lagi nak berdiam diri kan. So macam okey lah. Tapi dalam diam-diam tu rupa-rupanya ada benda lain pula yang keluar daripada pihak-pihak yang tak sepatutnya tahu. So upfront. Betul. Dia sebenarnya kalau dia orang tak nak berkawan dengan kita pun tak ada masalah. Dan kita pun tak kawan dengan dia memang tak rugi. Betul perkataannya, kita tak kawan dengan dia pun tak rugi. Sebab kita ada kehidupan sendiri, kita boleh cari duit sendiri. Tetapi janganlah bila kita ni, kau dah tak nak berkawan kita, okey kita pun buat hal kita. Jangan gunakan peluang bila kita diam tu, kau gunakan peluang lain untuk kenakan kita. Masa cakap belakang-belakang dengan production, gunakan factor account, gunakan korang punya peminat-peminat yang tak minat ke tidak aku tak tahu untuk DM ke kenapa orang tak baik dengan ni, kenapa orang tak baik dengan tu ni. Kalau korang nak tanya betul-betul gentle. Jangan itu ini. Sebab ada satu peristiwa ada satu kali tu raya 2 tahun lepas, masa tu belum PKP. Aku macam dah bengang sangat. Lepas tu aku nak jumpa dia 2 ekor ni. So aku call, dia tak angkat. Dia call banyak kali tak angkat. Nak jadikan cerita lepas office hour, lepak dekat kedai, dekat bawah office dia. So office tu orang sebab-sebab jalan je pun. So kita lepak dekat. Lepas tu kebetulan staff aku nampak, Abang Sam tu kereta tu, dia kata. So aku pun pergi dekat kereta dia. Aku pun kereta dia kan besar. Lepas tu seorang di depan, seorang di belakang. Aku pun ketuk cermin yang dia boleh buka tingkap dengan apa hal? Kenapa? Apa sibuk? Macam tu. Padahal baru seminggu raya kan. Lepas tu okey lah. Lepas tu yang madam tu di belakang. Dia boleh tak nampak main telefon macam ni tau. Dia dengar aku dengan hamba Allah sebab dia buka tingkap. Apa kau dengar suara aku kan? Dia buat tak pandang pun walaupun seminggu raya. At least berbudi bahasa dengan image tu. Aku ulang balik dengan image tu. So sepatutnya hai you all, selamat hari raya, maaf saya batin, tak plastik pun it's okay. Tapi janganlah tunjukkan kebodohan tu sangat. Tu je yang nak cakap. So since daripada tu aku cakap pangkah terus. So kepada semua netizen apa semua nak sampaikan apa aku cakap malam ni, bagus juga sampaikan. Sampaikan kalau one day dia orang tu jatuh melituk susah, jangan sebut nama aku, jangan cari aku, no way. Even kau tak makan tepi jalan pun aku buat tak pandang je. No way. Tu je aku cakap. Sebab kemarahan aku tu dah di atas kepala. Nampak sangat paper Sam kat situ. Kakak marah dek. Tiba. Ni bukan apa orang kan. Tiba tak kuat tapi fikir dulu Sheila. Dia sedih nak nangis nak cakap pun dia macam tak tercakap, tak terluar, mungkin tak sepati. Sebab sebenarnya dalam grup yang masalah orang ni, dia orang ni semua sayang lagi dengan Mak Allah tu sebenarnya. Sebab kita persahabatan tu lama. So bila persahabatan tu dah lebih 5 tahun, dia automatically menjadi persaudaraan dan family. Dia automatik tau. Semua benda kita tahu pasal dia. Tapi bila dia jadi macam ni, kita rasa tak seronok. Betul tak? Kita walaupun kita marah macam mana pun, ada waktu-waktu kita akan terdetik rindu dan sedih. Kenapa benda ni berlaku? Betul tak? Korang setuju tak? Even aku pun, aku memang marah tapi akan ada waktu terdetik rindu dan sedih. Alangkah bagusnya kalau semua sekarang ni macam Sheila kedai dia dah banyak cawangan. Syura pun dah sibuk dengan kosmetik dia. Aida Ji pun dah sibuk dengan property dengan apa. So Zoe dah ni, Lan dah ni. So kalau kita ni semua bergabung together, so kita akan jadi seronok, betul tak? Kita akan jadi satu gabungan
Melayu yang menuju ke arah sukses akan jadi contoh pada orang lain. Tapi bila korang